Okay, boleh dengar tak suara saya ke perlahan? Dengar perlahan ke dengar kuat suara saya? Boleh chat ke? Tak boleh chat? Tak boleh Ustaz. Boleh. Chat boleh ke semua dalam chat ni? Ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Cuba chat. Cuba apa? Tulis. Okey. Alright. Baik. Boleh. Okey. Terima kasih Saudara Syamila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Aziz Al-Hakim adada kulli harfin kutiba wa yaktabal abadal abidin wa dahrat dahirin. نوال التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kita kesempatan sekali lagi pada malam ini kita dapat bertemu, kita dapat bersama-sama join dalam sesi diskusi kita, sambungan diskusi kita, dan hari ini kita tajuk atau malam ni kita masuk tajuk baru insya-Allah. Setiap minggu nampak muka saya tak? Macam itulah. Jadi untuk kita menuntut ilmu ni, kita meneruskan lagi kita punya perjalanan mengembara, mengenali ataupun berkenalan dengan ilmu fiqh wanita inilah. Jadi sama-sama lah, sama-sama kita belajar, sama-sama kita mendalami, bukan dalam sangat pun, tak dalam pun kan, tapi at least kita tahulah mana yang penting tu. Saya mengajar ni taklah dalam sangat, tak dalam apa yang saya tahu je lah saya kongsikan. Mungkin para asatizah yang lain, ulama-ulama lain, mereka semua lagi dalam ilmunya. Kalau ada apa mereka kupas sesuatu ilmu tu, mungkin lagi dalam lah. Kita ni ataupun saya sendiri macam ala kadar je lah. Ala kadar, yang penting kita tahu apa hukum tu, hukum sekian tahu cukup lah. Boleh kita ibadah dan sebagainya. Nak lagi ilmu yang lebih dalam, boleh belajar dengan para ulama kita yang lain, para asatizah yang lain, dan boleh rujuk kitab-kitab yang lebih besar, lebih dalam kupasannya lah. Baik. Jadi malam ni insya-Allah kita nak tengok kita punya pengajian ataupun kita punya diskusi kita, tajuk kita malam ini, kita dah masuk tajuk apa? 54. Dah masuk 54. Betul semua ada tu? Semua ada ke? Tak nampak dah ni. Kan senyap je semua tu. Mudah-mudahan semua okey lah, semua ada, semua bersedia. Siapa yang ada kitab, siapa dia ada buku ni, boleh buka. Jadi dalam ini nampak macam apa nampak macam simplenya kan. Simple di dalam ni, nampak kosong je kan. Muka 54, 55 dan seterusnya. Sebab dalam ni saya sendiri tak muatkan hadis-hadis ataupun dalil-dalil daripada hadis bila Quran kita tak masukkan dalam kitab ini untuk kita tujuan dia supaya penulisan ni ringkas.
Supaya penulisan ni ringkas dan tak apalah, tak tebal lah, tak tebal, tak apa lagi, tak masuk banyak-banyak lah. Tapi semuanya ada dalam kitab-kitab besar, ataupun mungkin ada yang kitab-kitab kecil yang lain pun ada juga apa dia punya dalil-dalil, tapi saya tak masukkan lah. Mudah-mudahan mudahlah kita untuk baca bagi orang yang baru belajar ni, mudah baca, mudah faham, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita masuk yang pertama, okey. Ada berapa perkara? Ada lebih kurang bagi saya tak silap saya dalam 10 perkara, okey. Ada 10 perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Saya tak tahulah boleh habis ke tak malam ni. Okey, kalau habis alhamdulillah lah. Kalau tak habis kita sambunglah nanti. Sabtu nanti ke insya-Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat hari raya Aidiladha buat semua, buat tuan-tuan perempuan semua kan, sekeluarga lah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati Aidiladha kita, Allah Taala berkati hari Arafah kita kan, Allah Taala berkati juga ibadah korban yang kita lakukan insya-Allah. Okey, baik. Okey, nombor 1. Okey, ini kita sebutkan ni adalah perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Maksudnya apa? Maksudnya ketika haid dan nifas tak boleh buat benda ni. Okey, diharamkan untuk buat perkara-perkara yang kita sebutkan. Rasanya dah banyak yang tahu kan. Cuma mungkin kita nak lepaskan lebih sikitlah insya-Allah. Okey, yang pertama adalah solat. Perkara yang diharamkan yang pertama, solat dan tawaf. Tapi ikutkan ada 10, maksudnya solat, lepas tu yang kedua tu tawaf. Tapi disebabkan saya punya slide ni nampak macam tak muat nombor 10 tu, kena masuk slide satu lagi. Jadi saya muatkanlah solat dan tawaf. Okay. Solat tu nombor 1, nombor 2 tu tawaf. Okay. Solat ni tak kisahlah sama ada solat tu solat fardu ke, solat sunat ke, solat jenazah ke, semua tak boleh. Okay. Orang perempuan kalau haid, kalau nifas tak boleh solat. Tak kisahlah solat sunat, solat fardu, solat jenazah ke. Biasa tak buat solat jenazah? Biasa tak? Orang perempuan biasa tak buat solat jenazah? Nak tahu juga tu. Tak boleh chat ke? Ada. Yang kan tak boleh chat sebab senyap je masing-masing. Seorang je yang balas tu. Puan Syikin. Terima kasih Puan Syikin. Tak biasa kan? Tak pernah Puan Siti Hanifah. Saya belum pernah, tak pernah. Kenapa tak pernah? Kenapa tak pernah buat solat jenazah? Kenapa orang perempuan tak pernah buat solat jenazah? Ruang sempit bagi orang lelaki. Ya ke? Ya ke? Siapa pernah pergi Mekah? Pergi Mekah, pergi Madinah. Rasanya hari-hari solat jenazah, betul tak? Hari-hari ada solat jenazah. Dekat Mekah tu hari-hari ada orang meninggal. Okay. Kalau solat dalam rumah, so bagi dekat orang lelaki. Dia macam ini, solat jenazah ni dia bukan hanya untuk orang lelaki sahaja. Okay. Boleh je solat jenazah, orang perempuan pun boleh solat, tak ada masalah. Boleh solat jenazah. Okay. Ambillah peluang untuk solat jenazah. Dulu ada sekali dulu saya punya cikgu meninggal. Kami daripada Kuantan. Saya duduk Kuantan kan. Daripada Kuantan, cikgu saya meninggal di Gemencih, di Negeri Sembilan, Tampin. Cikgu. Bila meninggal, cikgu dapat tahu berita tu, cikgu meninggal, esoknya tu, cikgu meninggal petang semalam tu. Pagi esok tu, terus pecut bawa kereta daripada Kuantan terus pergi ke Negeri Sembilan.
Terus pergi ke Negeri Sembilan. Sampai sana jenazah dah siap-siap untuk disolat jenazah, tapi belum sampai masjid. Kemudian dah sampai jenazah ke masjid, saya panggil isteri saya sekali. Panggil isteri, jom solat sekali. Jangan tengok je, jangan duduk dalam kereta kan. Solat sekali. Sebab dia boleh solat, isteri saya boleh solat time tu. Dia saya kata solat sekali, solat jenazah. Orang perempuan solat jenazah tapi dekat bahagian perempuan lah. Dekat bahagian perempuan. Solat jenazah ni bukan hanya untuk lelaki saja. Okey. Bukan hanya untuk lelaki saja. Untuk solat perempuan pun boleh ambil kesempatan untuk solat jenazah. Rugilah tak solat jenazah. Sebab orang perempuan pun kalau saya tasmik bacaan solat jenazah mesti ramai yang tak tahu kan. Mesti ramai yang tak tahu ni. Sebab apa? Walaupun ustazah, kadang dia ngajar-ngajar tapi solat jenazah pun tak tahu sebab apa? Tak praktis. Sebab saya tak pernah lah solat jenazah. Orang perempuan jarang solat jenazah kan. Tapi orang perempuan boleh solat jenazah, ambillah peluang. Okey. Nanti bila banyak kali solat jenazah, hafal lah tu kan. Mudahlah nak hafal bacaan dalam solat jenazah. Kalau susah sangat, baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai situ je. Yang bawah tu, yang panjang tu tak apalah kan. Tapi banyak ambillah kesempatan solat jenazah. Jadi kalau wanita tu sedang haid ataupun nifas, tidak boleh dia solat jenazah. Lagi-lagi kalau solat jenazah tu dekat rumah. Kan, jenazah dikafankan semua dekat rumah. Lepas tu disolatkan oleh contohnya kaum lelaki kan, lelaki solat. Lepas lelaki solat tu solatlah lagi. Maksudnya orang perempuan pula nak solat. Boleh, tak ada masalah. Jangan fikir solat jenazah ni sekali je. Imam sekali solat, lepas tu dah settle, tak boleh solat lagi dah. Boleh, solat jenazah ni boleh solat berganti-ganti. Jenazah dah letak depan tu, imam dah solatkan, habis jemaah pertama, boleh masuk jemaah yang lain. Boleh masuk jemaah yang lain. Ataupun perempuan je nak solatkan, boleh, tak ada masalah. Perempuan je. Ataupun perempuan nak ikut imam lelaki, pun boleh juga. Berjemaah sekali kan. Boleh, tak ada masalah. Lagi-lagi kat rumah lagi senang. Kan, kalau kat tempat lain mungkin susah sikit. Kat masjid pun senang juga. Kat masjid kalau biasanya kat masjid ni lepas solat fardu kadang kan. Ataupun ada yang meninggal malam, pagi tu nak kebumikan, bawa ke masjid solat jenazah. Kalau boleh solat kat rumah, solat kat rumah orang perempuan. Kalau solat kat masjid, jangan ikut je sampai pintu masjid. Lepas tu biar orang lelaki solat. Boleh solat sekali. Ada cerita solat jenazah pula kita malam ni. Okey, jadi ambillah peluang. Puan Siti Hanifah, hafal dulu adalah silibus kafar. Tapi kalau tak praktis takut lama-lama hilang, betul. Silibus kafar tu ada, tapi bila tak praktis tak ingatlah. Bila tak praktis tak ingat. So ambil peluang, ambil peluang solat jenazah. Tapi time-time macam ni tak payahlah time macam ni memang taklah. Solat jenazah ghaib lah. Boleh ambil peluang solat jenazah ghaib. Nanti kalau dah keadaan dah alhamdulillah dah pulih nanti okey, boleh datang solat jenazah macam biasa. Sekalilah sama-sama kita amalkan. Okey, baik. Sama ada solat jenazah ke solat fardu ke solat sunat ke, termasuk juga sujud tilawah ataupun sujud syukur. Tak boleh bagi wanita haid sujud tilawah ataupun sujud syukur. Sebab apa? Sujud tilawah ni sujud sajadah tu. Kan? Sujud sajadah tu. Tak boleh juga sebab yang antara syarat untuk melakukan sujud tilawah ataupun sujud sajadah dan juga sujud syukur, antara syarat dia mesti suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Syarat dia mesti ambil wuduk. Senang cerita, kalau kita nak buat sujud, boleh tak sujud syukur terus ataupun sujud tilawah terus? Boleh tak? Tak, kena ada wuduk, kena hadap kiblat, kena tutup aurat. Okey, jangan main-main sujud. Okay. Boleh faham ya? Okey. Tak pernah pergi Mekah. Allahuakbar. Tak pernah pergi Mekah, Madinah, belum kesempatan. InsyaAllah mudah-mudahan diberi kesempatan kepada Puan Siti Hanifah dan kita semua untuk menjadi tetamu Allah Ta'ala di Mekah, Madinah.
menziarahi baginda Rasulullah, insya-Allah. Okey. Okey, baik. Jadi solat-solat yang ditinggalkan ketika haid ataupun nifas perlu qada tak? Perlu tak qada? Tak perlu qada. Okey. Nabi kata apa? Sayyidatuna Aisyah kata kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk qada puasa dan tidak pula diperintahkan untuk qada solat. Okey, jadi orang yang tinggalkan solat ketika haid dan nifas tak perlu qada solat. Tapi kalau puasa kena qada lah. Okey. Itu yang pertama, solat dan tawaf. Tawaf juga sama, okey. Solat ni ada dalil dia. Apa dalil dia? Okey, bila mana salah seorang sahabiah, okey, Sayyidatuna Fatimah binti Abi Hubaish, okey. Fatimah binti Abi Hubaish. Datang kepada Rasulullah dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini sedang beristihadah dan tidak suci. Adakah aku perlu meninggalkan solat? Jadi kata Rasulullah, Rasulullah kata kepada Sayyidatuna Fatimah binti Abi Hubaish, tidak, jangan tinggal solat. Jangan tinggalkan solat, jangan tak solat. Tidak, innama huwa irqun. Sesungguhnya darah istihadah itu adalah darah penyakit, iaitu darah yang keluar daripada urat-urat di bawah rahim. Jadi Nabi kata Nabi kata jangan tinggalkan solat, sesungguhnya ia adalah darah penyakit ataupun darah istihadah itulah yang keluar daripada bawah rahim. Sekiranya kamu didatangi haid, maka janganlah solat. Nabi kata, sekiranya kamu didatangi haid, tinggalkanlah solat. Namun setelah selesai tempoh haid tersebut, maka bersucilah kamu daripada haid dan kemudian solatlah. Bersuci itu maksudnya mandi wajib lah. Mandi wajib daripada haid tersebut, kemudian solatlah, Nabi kata. Jadi Nabi kata dalam hadis ini Nabi perintahkan bahawa kalau kamu didatangi haid maka jangan solat. Tawaf pun sama, sebab apa? At-tawaf bimanzilati solat kecuali tawaf ini sama tahapnya dengan solat, kecuali Allah Ta'ala telah menghalalkan di dalam tawaf tu untuk berkata-kata. Dalam solat tak boleh kan bercakap, tapi dalam tawaf boleh bercakap. Tapi tawaf ni hukum dia sama macam solat, pangkat dia, tahap dia sama macam solat. Sebab apa? Sebab kalau nak tawaf kena bersuci lah, maksudnya mesti ada wudu dan mesti bukannya berjunub, bukannya masih lagi haid, tak. Tawaf bimanzilatis solat. Tawaf ni tahap dia sama macam solat. Maka bila solat tak boleh, maka tawaf juga tak boleh. Nabi pun pernah cakap kepada Sayyidatuna Aisyah, bila mana Nabi nampak Sayyidatuna Aisyah sedih ketika mana baginda dan para sahabat semua menunaikan fardu haji, Nabi nampak Sayyidatuna Aisyah duduk kesedihan. Nabi tegur, kenapa tu? Adakah kamu didatangi haid? Sayyidatuna Aisyah kata, apa? Ya, wahai Rasulullah. Jadi macam mana? Adakah haji ni tak boleh buat kan? Jadi macam mana? Sayyidatuna Aisyah tanya. Jadi Nabi kata apa? Isna'i ma yasna'ul haj ghaira alla tatufi bil bait. Buatlah apa yang dibuat oleh para haji, para jemaah yang menunaikan haji, kecuali jangan bertawaf di Kaabah, jangan bertawaf di Masjidil Haram. Nabi kata semua boleh buat. Time haji semua boleh buat, tak ada masalah kalau tinggalkan kalau tiba-tiba mengalami haid kan. Kalau tiba-tiba perempuan ni dia datangi haid ketika menunaikan haji, boleh buat semua benda lain kan, nak pergi Arafahnya,
nak pergi Mina-nya, ibadah di Mina ataupun di padang di Muzdalifah ke, tak ada masalah. Lontar jamrah ke, tak ada masalah. Tapi yang tak boleh buat adalah tawaf. Tawaf tak boleh. Tawaf dan 2 rakaat. 2 rakaat seselesai tawaf tu tak boleh dibuat. Jadi kena sabar dulu kalau siapa yang mengalami haid ketika haji. Okey. Jadi tawaf ini sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat tidak sah kalau orang perempuan yang sedang haid melakukan tawaf atau sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat tidak sah, tak boleh. Walaupun bukannya tak sah, tak boleh. Tak boleh. Adapun tawaf wada', kalau misal tawaf wada' ni adalah tawaf yang tawaf untuk meninggalkan Mekah kan. Tawaf wada' contohlah jemaah haji ke umrah ke dah selesai buat umrah, dah selesai haji. Jadi nak wada' lah, nak tinggalkan kota Mekah. Nak tinggal kota Mekah, dia wajib tawaf dulu. Tawaf apa? Tawaf wada'. Tapi kalau tiba-tiba sebelum dia nak tawaf wada', hampir-hampir nak balik, nak tinggalkan kota Mekah, tiba-tiba didatangi haid. Tiba-tiba datangi haid, maka adakah dia diwajibkan juga untuk tawaf wada'? Tak perlu. Tak perlu dia nak tawaf wada'. Sebab kewajipan untuk tawaf wada' itu telah gugur sebab dia datangi haid. Tapi tawaf fardu, iaitu tawaf ketika buat umrah ataupun ketika buat haji, yang itu kena. Yang itu memang kena tunggu. Memang kena tunggu sampai selesai haid, barulah boleh teruskan hajinya, tawafnya, solat sunat 2 rakaat lepas tawaf, lepas tu sa'i, lepas tu tahallul kan. Selesai haji ataupun selesai umrah dia. Kalau tak, dia kena tunggulah. Maksudnya umrah tak selesai lagi, dia tak boleh tahallul terus kan. Tak selesai lagi haji dia, tak selesai lagi umrah dia, kena tunggu sampai selesai haid dia habis, mandi wajib, kemudian barulah boleh buat tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Kemudian seseorang yang didatangi haid ataupun nifas sebelum atau semasa mengerjakan haji maupun umrah, dia dibenarkan untuk melaksanakan semua ibadah haji atau umrah. Kecuali tawaf dan solat 2 rakaat selepas tawaf. Ini dah kita dah settle tadi. Kalau misal kata, ni cerita kalau ada situasi berlaku macam mana? Kalau misal kata darah haid ataupun nifas ni keluar lepas selesai dia tawaf. Dah selesai tawaf, nak pergi ke sa'i, ataupun masa sa'i keluar haid ataupun keluar nifas. Adakah tawaf dia tu sah? Ya, tawaf dia sah. Tawaf dia sah sebab haidnya keluar selepas habis tawaf. Bukan semasa tawaf, selepas selesai habis tawaf. Jadi baru keluar haid. Sama dia dalam perjalanan dia nak pergi sa'i ataupun masa dia sa'i baru keluar haid, tak ada masalah. Sebab sa'i tidaklah mensyaratkan perlu suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, tak ada masalah. Baik. Yang ketiga, tapi dalam slide tu yang kedua lah. Berpuasa. Puasa sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat tidak dibolehkan bagi wanita yang haid. Rozana punya soalan nanti kita masa dia punya nanti kita diskusi, kita jawabkan insya-Allah. Puasa tak boleh, puasa sunat ke wajib ke, nazar ke, time haid tak boleh, time haid tak boleh, tidak boleh untuk berpuasa. Itu biasalah. Cuma puasa tadi kita kata Nabi ada hadis ataupun ada hadis Aisyah, Nabi Aisyah kata kunna nu'maru bi qada'is shalah wala nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk qada' puasa. Maka puasa-puasa fardu, puasa Ramadan yang ditinggalkan ketika mana dia mengalami ataupun didatangi haid, maka wajib dia qada'. Wajib qada' puasa
puasa fardu yang ditinggalkan ketika haid ataupun ketika nifas. Okey, boleh? Okey, tu yang ketiga. Kemudian, apa hukum berpuasa sebelum mandi wajib? Berpuasa sebelum mandi wajib. Darah dah berhenti dah. Dia cek sebelum subuh tu, masa sahur tu, cek. Oh, dah tak ada darah dah. Dah tak ada kesan dah. Boleh puasa lah. Tapi tak sempat. Tak sempat nak mandi wajib. Tiba-tiba dah azan, dah masuk waktu subuh. Sahur punya semangat sahur, tiba masuk waktu subuh. Tak sempat nak mandi wajib. Adakah puasa dia sah? Adakah dia boleh teruskan puasa dia? Adakah puasa dia sah? Macam mana? Ada jawapan tak? Puan Nur kata sah. Sah. Boleh teruskan puasa. Sah puasanya, Puan Hayati. Okey. Kenapa? Tu persoalan dia. Yang kata sah ni, macam mana boleh sah? Kenapa kita hukumkan sah puasa dia? Apa pandangan? Puan Nur kata sah, kenapa? Macam mana boleh kata sah? Puan Hayati. Yang penting dah niat. Allah. Niat tu memang confirm lah. Yang penting dah niat. Confirm lah kena ada niat. Kalau niat tak ada, memang tak sah lah puasa tu. Tapi dia tak mandi wajib lagi ni. Dia dah kering. Haidnya dah kering. Dia dah suci. Tapi dia tak mandi wajib lagi. Jadi, ada kata puasa dia sah. Kenapa? Boleh ke puasa dalam keadaan dia belum bersuci? Tu soalan dia. Macam mana? Puan Samia, sah sebab syarat puasa bukan kena mandi wajib kan? Tu dah dekat dah tu. Tahniah Puan Samia. Bagus. Sebab apa? Sebab syarat sah puasa, sebab kita tanya puasa dia sah atau tidak. Jadi kita kena tengok syarat sah puasa. Syarat sah puasa, adakah puasa tu perlu dalam keadaan bersuci? Adakah syarat sah puasa tu mesti suci daripada hadas besar? Kalau ada, memang tak sah lah puasa dia. Tapi kalau tak ada syarat tu, dia mesti mandi wajib. Contoh kan, mesti suci daripada hadas besar. Jadi dia kena mandi. Tapi tak ada pun dalam syarat sah puasa dia mesti suci daripada hadas besar. Kalau misal kata dia tak solat, contohlah orang perempuan tu dia dah suci sebelum subuh tapi dia tak mandi wajib pun, dia tak mandi wajib sampai maghrib. Time maghrib tu dia dah buka sesama. Kenapa tak mandi wajib? Sebab saya tak nak solat pun. Dah ditinggalkan solat. Maksudnya dia tak solat. Kan? Ini biasa ni kalau budak-budak apa kan. Baru tingkatan 1, darjah 6, darjah 5 dah kena haid. Kadang darjah 5 dah kena haid pun tak nak solat lagi kan. Tapi wajib solat patutnya. Tapi dia malas nak solat, tak nak solat. Dia tak mandi wajib. Nanti lepas maghrib nanti baru mandi. Sebab apa? Sebab rumah dia maghrib je berjemaah. Kan ayah dia akan cek anak dia solat ke tak sekali. Jadi lepas maghrib dia mandi wajib. Boleh solat maghrib sesama berjemaah kan. Jadi puasa dia sah tak? Kalau dia mandi wajib lepas maghrib, sah puasa dia. Okay? Puasa sah tapi dia berdosa lah sebab tinggalkan solat zuhur, solat subuh, solat zuhur, solat asar kan. Tu. Okey, baik. Selesai kat situ. Okey. Nombor 4 ataupun dalam nombor 3 kat situ tak ada dalam kitab. Ada dalam kitab tapi muka surat lain. Okey, tak apa. Kita ikut je dalam apa ni. Nombor 3 tu bersuci dengan niat ibadah. Okey. Kenapa saya letak kat situ? Okey, nombor 3 Cuba tengok muka surat 62. Okey, muka surat 62. Bersuci dengan niat ibadah.
Tidak boleh tak boleh orang perempuan yang sedang haid ataupun sedang bernifas pergi bersuci. Maksud bersuci itu adalah ambil wuduk ataupun mandi wajib. Okay, mandi sunat ke, mandi wajib ke, ambil wuduk ke, tak kisahlah. Tapi itu adalah bersuci. Bersuci maksud dia adalah berwuduk, mandi wajib ataupun mandi sunat. Jadi kalau dia niat untuk ibadah maka tidak boleh. Okay, tidak boleh. Kalau dia mandi wajib, contoh mandi wajib. Mandi wajib ni apa? Maksud dia apa? Mandi tu air tu sampai ke seluruh tubuh badan. Dia punya apa celah telinga tu kan. Celah-celah ketiak bagai semua, celah-celah apa habis semualah, rambut mesti kena air semua. Macam mandi wajib. Tapi dia niat untuk mandi wajib tak? Tak. Dia niat saya bukan nak mandi wajib. Saya mandi biasa je, tapi memang saja nak sampaikan air ke seluruh tubuh badan. Itu tak apa. Itu tak apa. Okey, ataupun dia berwuduk. Kan, dia berwuduk. Sebelum tidur dia biasa berwuduk, contohlah. Sebelum tidur biasa berwuduk. Dia berwuduk. Nak kena tanya niat dia. Niat tu untuk ibadah ke apa? Saya berwuduk ni kerana Allah Taala. Kan? Ataupun saya berwuduk ni untuk mengangkat hadas. Maka haram bagi dia buat macam itu. Tak boleh. Macam bermain-main dengan ibadah, tak boleh. Sebab masa tu dia memang tidak dibolehkan bersuci. Yang dengan niat ibadah tak boleh. Tak boleh ambil wuduk untuk mengangkat hadas, tak boleh. Untuk pegang Quran ke, tak boleh. Tapi kalau dia nak ambil wuduk tu semata-mata dia nak sejukkan anggota badan dia, tak apa. Kan? Berminyaklah rasa muka ni, kan tangan ni rasa macam nak basuh, ambil wuduk je. Tapi tak payah niat dah pun. Tak payah niat dia. Ambil macam wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh telinga, basuh rambut semua kan, basuh kaki, dia rasa macam sejuk sikit. Itu tak apa, tak ada masalah. Okay? Tambah-tambah musim-musim macam ni, musim panas ni kan, kalau kita nak macam berwuduk tapi kita ambil macam itu je. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala sikit, basuh telinga, dia rasa macam sejuk sikit, tak apa. Okay? Kalau berwuduk, macam ambil wuduk tu macam untuk menyejukkan badan, tak ada masalah. Okay? Tapi bukan niat untuk beribadah lah. Tak boleh. Berwuduk kalau niat untuk beribadah tak boleh. Maksudnya aku berwuduk ni kerana Allah Taala. Tu niat ibadah lah tu. Tak boleh. Tak boleh sebab bersuci untuk niat dia kerana Allah Taala, niat ibadah tu, itu tidak dibolehkan ketika wanita sedang haid ataupun nifas. Kalau time haid tak boleh berwuduk, jadi macam mana nak ikut sunnah sebelum tidur? Ke macam perlu skip sampai bersuci? Tak boleh lah. Kita tak boleh macam itu juga baca Quran. Kan? Tak boleh baca Quran. Baca Quran tak boleh. Berwuduk pun tak boleh. Kecuali kalau kita nak sejukkan tubuh badan kita lah. Kan? Tak kisahlah sama ada itu sunnah ke, tak sunnah ke, wajib ke. Perkara apa, bersuci dengan yang ibadah tu tak boleh. Dilarang. Ketika haid, sebab kita ni masih dalam haid. Jadi tak boleh bersuci. Itulah gunanya kita belajar. Saya memang sentiasa berwuduk walaupun haid. Salah ya. Itulah gunanya kita belajar. Lepas ni janganlah buat pula. Tapi kalau rasa-rasa nak berwuduk, jangan niat wuduk. Niatlah untuk sejukkan badan. Kan, panas-panas ni. Basuh muka, basuh. Sebab orang perempuan biasa kan, yang kita biasa belajar, solat tak boleh, baca Quran tak boleh, tapi kita tak perhatikan pada yang ini, bersuci dengan niat ibadah ni, kan? Okey. Tapi ustaz kan kalau niat digalakkan untuk ikut semua benda, kita buat lillahi ta'ala kan. Jadi time haid kena skip juga kan. Maksudnya yang ini nombor 9 ni ataupun dalam slide ni nombor 3, bersuci dengan niat ibadah. Bersuci. Maksudnya yang tak boleh tu bersuci saja. Kalau kita masak kerana Allah Ta'ala, dapat kita pahala. Kalau kita tolong orang kerana Allah Ta'ala, dapat kita pahala. Berzikir, ataupun apa lagi, baca buku, belajar lillahi ta'ala, tak ada masalah, dapat kita pahala. Tapi kalau bersuci tak boleh. Atas namanya bersuci iaitu apa? Mandi wajib, mandi sunat ataupun
mandi ataupun berwuduk. Yang itu tak boleh. Okey? Harap semua faham lah ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Mungkin first time dengar kot, mungkin macam terkejut sikit kan. Apa hal tiba tak boleh ni kan. Mungkinlah terkejut sikit. Maaflah kalau saya membuatkan perempuan semua terkejut kan. Okey. Kalau wuduk sebelum tidur dengan niat mengikut sunnah pun tak boleh ya Ustaz. Ya, tak boleh. Okay. Kalau berwuduk sebelum tidur niat untuk sejukkan badan tak apa. Aku berwuduk ni untuk sejukkan badan, bukan untuk ibadah, bukan kerana Allah Taala, bukan untuk ikut sunnah, tak tu. Terkejut. Aduh. Mandi sunat air dalam tahap pun tak boleh Ustaz. Okey, jap. Kita nak terang ni. Tengok pengecualian. Okey, Aisyah Humairah, Aisyah Humairah ya. Tengok pengecualian. Pengecualian. Tu. Mandi-mandi yang disunatkan sewaktu mengerjakan ibadah haji atau umrah dibolehkan. Contohnya mandi sunat ihram, mandi sunat dekat padang Arafah, mandi sunat mana lagi? Tak kisahlah, mandi sunat yang mana disunatkan mandi ketika mana mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah. Itu dibolehkan. Okey, apa lagi mandi dibolehkan? Mandi sunat hari raya dibolehkan. Mandi sunat hari raya Aidil Adha, mandi sunat hari raya Aidil Fitri ke tak kisahlah. Yang penting mandi sunat hari raya dibolehkan. Mandi sunat apa yang dibolehkan? Bersuci yang ibadah ni yang dibolehkan? Sama ada mandi sunat ketika ketika mengerjakan haji atau umrah dan mandi sunat ketika mandi sunat hari raya. Itu dibolehkan. Dibolehkan juga bersuci dengan niat untuk menyejukkan badan. Okey. Bersuci mandi wajib kan, mandi wajib tapi niat tu untuk sejukkan badan. Tapi habis dia kenakan semua sampai semua-semualah tubuh dia. Itu pun dibolehkan untuk sejukkan badan. Tak ada masalah. Okey. Selesai nombor 3 Okey, kita pergi nombor 4. Nombor 4 ni yang banyak isu ni. Nombor 4, nombor 5 ni. Okey, nombor 4. Menyentuh dan membawa mushaf. Okey. Tak kisahlah sentuh ke bawa ke. Mushaf ni walaupun berlapik tanpa sebarang alasan darurat yang dibenarkan. Okay, nanti kita cerita apa alasan darurat yang dibenarkan. Orang perempuan ketika haid, ketika nifas ataupun ketika bukan haid pun tapi tak ada wuduk, kan? Tak ada wuduk pun termasuk juga. Tak boleh main-main sentuh Al-Quran ataupun main-main sentuh mushaf ataupun nak bawa mushaf, nak tanggung mushaf tu, kan? Tak boleh. Okey, tak boleh. Okay, kita tahu dulu. Kita nak detailskan. Kita ambil tahu dulu mushaf ni apa maksud mushaf tu. Yang tak boleh sentuh, yang tak boleh bawa ni. Mushaf ini adalah sesuatu yang ditulis padanya ayat Al-Quran dengan tujuan untuk mempelajari atau membaca. Walaupun hanya sebahagian ayat Quran sahaja yang ditulis. Ditulis padanya. Mushaf ini bukanlah semata-mata Al-Quran sahaja. Al-Quran yang satu Al-Quran tu sahaja. Okay? Termasuk juga dalam erti kata mushaf, kalau kita ada buku tulis, buku tulis dan kita tulis ayat Al-Quran di dalam tu. Untuk kita hafal ke, untuk kita belajar tajwid kan, kita tulis ayat Quran ni semua dalam tu. Ataupun kita ada helaian kertas. Contohnya helaian kertas. Selai je kertas tu. Selai kertas kita tulis ayat Quran. Dalam kertas tu kita tulis ayat Quran. Tulis ayat Quran. Okey, selesai ayat Quran. Ataupun kita ada kertas secebih kertas kita terjumpa tapi dia dah terpotong. Okey. Contohnya ayat Quran ini kertas Al-Quran ni, contoh kan. Ini kertas daripada muka surat Quran ni tapi ayat dia dah terpotong. Ayat dia terpotong, sebahagian ayat je yang tulis kat situ. Tapi ayat tu boleh difahami tak? Boleh difahami tak menurut Al-Quran? Kalau ayat tu boleh difahami, faham, maksudnya tak tergantung lah. Ayat dia tak tergantung, ayat Quran tu tak tergantung.
boleh difahami, maka itu pun dikira mushaf walaupun secebis kertas. Okey. Walaupun secebis kertas. Itu pun tak boleh sentuh kalau kita tak ada wuduk ataupun kita tak ada ataupun kita sedang berhaid ataupun nifas. Al-Quran tak boleh, buku yang ditulis ayat Al-Quran sahaja dalam ni pun tak boleh. Ataupun kertas yang kita tulis Al-Quran ataupun helaian Al-Quran terpotong ke kan, terpotong daripada Al-Quran jadi bersepah ke semua kan, ataupun inilah atas meja ke, tak kisahlah, tapi kita tak boleh main ambil ayat main ambil cebisan tersebut, tak boleh. Ataupun kita tulis sendiri, tulis kan ayat Quran saja, tulis tu memang untuk hafal, contohnya tulis ayat Quran tu pun dia dikira mushaf, tak boleh kita main sentuh macam itu. Walaupun tak cukup satu ayat, walaupun tak cukup satu ayat, tapi ayat tu boleh difahami. Boleh difahami. Contohnya lah ayat Quran Alhamdulillah. Kan alhamdulillah, ayat Al-Quran tu asalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kat situ rabbil alamin tu terpotong. Alhamdulillah saja tinggal. Alhamdulillah tu pun boleh difahami, segala puji bagi Allah kan, macam tu. Ataupun ayat-ayat yang mungkin panjang tapi kita tahu tempat berhenti dia tu, ataupun ayat yang lengkap dia sampai mana, ayat yang boleh difahami sampai mana kan. Ayat lengkapnya patutnya 2 baris, tapi ayat 1 baris tu pun kita dah boleh faham dah, tak tergantung ayat tu, maka itu pun dikira cebisan tu, dikira mushaf juga, tak boleh sentuh. Okay? Tak boleh sentuh kalau tak ada wuduk ataupun ketika haid ataupun nifas. Okey, kejap lagi kita jawab Puan Siti. Okey, kita nak kenal dulu mushaf tu macam mana. Okey, itulah mushaf. Dan ditulis kat sini, ianya termasuklah kitab suci Al-Quran, kitab tafsir Al-Quran. Okey, kitab suci Al-Quran tu satu. Kitab tafsir Al-Quran atau cebisan kertas. Ini dia punya dua-dua ni lah, kitab tafsir Al-Quran ataupun cebisan kertas yang mengandungi ayat Al-Quran dengan syarat huruf Al-Quran di dalamnya lebih banyak berbanding huruf lain. Ini nak dikatakan, kalau misal kata ada tafsir Al-Quran ataupun kertas yang mengandungi ayat Al-Quran, tak kisahlah buku ke, maksurat ke, ataupun apa-apalah kitab yang mengandungi ayat Quran, Yasin contoh kan, Yasin, ada terkandung ayat Quran di dalamnya, ataupun kertas tak kisah kertas tu kita tulis ke, kertas tu daripada buku ke, tak kisahlah, buku tulis ke, buku mana buku pun tak ada masalah, tapi syarat dia apa? Kertas tadi ataupun buku tadi ataupun tafsir Al-Quran tadi ataupun maksurat tadi ataupun kitab Yasin tadi kan, syarat dia mengandungi ayat Al-Quran yang mana huruf Al-Quran di dalamnya lebih banyak berbanding huruf lain. Maka ia juga dinamakan mushaf. Kalau huruf Al-Quran di dalam kertas tadi, cebisan kertas ke, buku tulis ke, buku maksurat ke, mana-mana buku ke, ataupun baca buku Yasin ke, ataupun tafsir Al-Quran, di mana huruf Al-Quran, huruf ayat Al-Quran tersebut yang ada dalam benda tu lebih banyak daripada huruf-huruf lain selain ayat Al-Quran. Kalau lebih banyak ayat Al-Quran, huruf ayat Al-Quran tu lebih banyak daripada huruf lain, maka ia juga dikira mushaf. Tak boleh main sentuh, tak boleh main apa je. Tapi kalau misal kata dalam surah Yasin tu banyak yang lain, contohlah buku Yasin tu banyak doanya, kemudian ada terjemahannya kan. Terjemahan pun dah banyak kan. Lepas tu doa-doa lagi. Lepas tu kaedah cara-cara lah ditulis dalam tu, cara-cara dan sebagainya, nasihat-nasihat, tazkirah sebagai semua kan. Lebih banyak daripada surah Yasin tu sendiri. Ayat Al-Quran yang surah Yasin tu.
huruf dia lebih banyak daripada huruf surah Yasin, maka boleh sentuh. Boleh sentuh, boleh bawa, tak ada masalah. Ia tidak dinamakan mushaf. Macam tu juga tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran kena tengok. Kalau tafsir tu tafsir yang ringkas sangat, tafsir sangat ringkas, dan bila kita bandingkan ayat huruf Al-Quran lebih banyak daripada huruf tafsir itu sendiri, maka itu dikenali sebagai mushaf juga. Okey. Tapi kalau tafsir itu banyak, termasuklah macam terjemahan. Kan kita banyak terjemahan kan hari ni kan. Banyak terjemahan Al-Quran, berwarna-warni, ungu lah, merah jambu lah, pink color lah, kan, oranye ada, hitam ada, hijau ada, macam-macam warna, putih ada, buat hantaran bagi semua. Itu dalam tu biasanya ada terjemahan, ada tazkirahnya, ada doa, ada hadis-hadis, dalil sebab nuzul kan, sebab penurunan ayat. Itu tak ada masalah, itu tak ada masalah. Tapi kalau misal kata tafsir tu pendek je, sikit je tafsir dia, sikit. Satu muka tu tafsir sikit je. Ataupun sebab nuzul je. Dia cerita sebab nuzul, ayat ni sebab nuzul dia sekian, ayat ni sebab nuzul sekian. Sikit sangat, dan kita tengok bila kita bandingkan ayat sebab nuzul tu sangat sikit berbanding huruf Al-Quran, maka itu dikenali sebagai mushaf. Boleh nampak tak? Boleh tak? Boleh kan rasanya? Nampak mushaf ni macam mana? Apa yang dikatakan mushaf? Boleh ke? Ke semua dah terkejut juga? Takut terkejut lagi kan? Maaf Ustaz, saya tak faham. Kalau sentuh tafsir, boleh, tapi tadi Ustaz jawab soalan saya tentang satu ayat tu untuk apa ya? Saya tak faham. Kalau cebisan kertas tu mengandungi ayat Al-Quran. Rasa ni kan, betul kan? Cebisan kertas tu mengandungi ayat Al-Quran. Ni bukan tafsir ni. Ni kertas je. Kertas saja. Bukan buku, bukan tafsir tak. Kertas kita terjumpa kan, kita nampak kertas ni. Ada ayat Quran lah, tapi ayat Quran ni ayat Quran ni tak penuh satu ayat. Hanya sebahagian je. Tapi difahami tak? Maksudnya ayat tu lengkap tak? Ayat tu bukan lengkap, maksudnya ayat tu tergantung ke tidak ayat Quran tu? Tergantung ke tidak? Kalau ayat Quran tu tak tergantung, kan? Ataupun ayat Quran tu satu ayat saja, kertas tu kita tak boleh sentuh. Kertas, kecuali lah kalau dalam kertas tu ada ayat Quran, satu ayat, lepas tu tafsir dia panjang, ataupun ada tulisan lain ditulis, sebab nuzul panjang semua kan. Itu tak apa, tak ada masalah nak sentuh. Tapi kalau cebisan kertas tu ataupun ayat Quran, Al-Quran, kertas helaian Al-Quran terpotong kan. Jadi kertas tu mungkin terselit dekat dekat celah almari ke kan. Kertas cebisan tu boleh tak kita sentuh? Tak boleh tak boleh. Boleh faham tak? Puan Nurul Hanis boleh faham tak? Ke saya tak menjawab? Boleh Maksud Ustaz tak sempurna sebagai satu perkataan. Bukan satu perkataan, satu ayat. Ayat yang difahami. Contoh. Ni saya bagi contoh ayat mudah. Ayat mudah lah saya bagi contoh. Nak tahu ayat tu difahami atau tidak kan. Contohnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tapi dalam ayat tu dia terpotong. Kita tahu tu cebisan kan, ataupun itu ayat Quran, tapi dia terpotong. Dia yang ada dalam tu Maliki Yaum, yang menguasai hari. Pembalasan tak ada. Hari je, Maliki Yaum. Dia tergantung yang menguasai hari. Hari apa? Kan? Kita tertanya-tanya. Ataupun Maliki Yaumiddin tu terpotong kan? Maliki je.
yang menguasai. Jadi ayat tu tidak difahami sebagai satu ayat. Okay? Walaupun ayat tu tak lengkap, tapi kalau ayat tu hanya hanya macam tergantunglah. Maksud dia tu tergantung. Sebab ada ayat yang walaupun satu ayat tapi dalam tu banyak ayat yang tidak tergantung. Maksudnya ayat dia lengkap. Kan sambung lagi dia jadi panjang, sambung lagi dia panjang, sambung lagi dia panjang. Macam itu. Contoh sebab saya mengajar bahasa Arab. Okay, saya mengajar bahasa Arab. Contoh mudah lah. Contoh mudah kalau ambil dalam dalam harian kita lah, harian kita. Okay, Ahmad pergi ke pasar. Okay, Ahmad pergi ke pasar. Itu ayat lengkap, ayat yang lengkap. Ahmad pergi ke pasar. Tapi ayat penuh dia, Ahmad pergi ke pasar bersama ibunya. Contohlah kalau ayat tu, satu ayatnya adalah ayat yang satu, yang lengkap satu ayat, Ahmad pergi ke pasar bersama ibunya. Tapi kalau kalau misal kata kertas tu terpotong, tinggal Ahmad pergi ke pasar saja. Difahami tak ayat tu? Ayat tu faham. Ayat tu dah sempurna walaupun tak ada tambahan bersama ibunya kan. Ayat tu sempurna. Macam itulah kiasnya ayat Al-Quran tu. Macam itulah kalau nak faham mudahlah. Nak mudah faham, macam itulah cara dia. Boleh Iqra' 1, Furqan 1 hingga ke Iqra' 6. Ayat Quran masih lengkap. Macam mana pula cara terbaik untuk ajar anak baca Al-Quran? Allah. Ini dah masuk belajar Quran dah ni. Okey. Jadi kena tengoklah kalau misal kata Iqra', Iqra', saya rasa Iqra' 5, Iqra' 6 tu baru ayat lengkap rasanya, kan? Tapi kalau Iqra' 1, 2, 3 tu tak lengkap lagi. Tak lengkap lagi. Kalau satu perkataan je tu tak kira, satu perkataan saja ataupun dua perkataan tapi tak lengkap, tu tak kiralah. Tapi kalau ada ayat-ayat yang lengkap, rasanya Iqra' 5, Iqra' 6 tu biasa ada perkataan-perkataan yang dah lengkap, kan? Yang itu perlulah, perlu dah berwuduk. Macam mana pula cara terbaik untuk ajar anak baca Quran? Belajar daripada Iqra' pun, belajar daripada Iqra', Najmiyah. Kalau ikut pengalaman saya lah. Tapi hari ni dah banyak sangat kaedah-kaedah. Saya pun dalam Az-Zawiyah Education, kita pun ada buka kelas mengaji, tapi kita tak ada guna kaedah-kaedah apa. Kita guna kaedah kampung je. Belajar daripada Iqra'. Kenal satu-satu. Lepas tu sambung lagi panjang sikit, sambung lagi panjang sikit. Kalau belajar bahasa Arab pun kita macam itu. Belajar satu-satu, lepas tu sambung lagi panjang ayat tu. Sambung lagi panjang ayat tu. Baru kita boleh baca Quran. Saya antara, kalau kawan-kawan saya masa suara rendah, saya paling lajulah baca Quran. Saya tak belajar muqaddam dulu, orang belajar muqaddam kan. Saya tak pandai muqaddam. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U, Allah panjang. Lama sangat tu kan. Ayah saya ajar Iqra' je. Itu pun dah banyak kali kena rotan kan. Tak nak belajar. Okey. Maksud Ustaz kalau boleh pegang langsung boleh kita baca surah Yasin, surah atau Yasin tersebut je. Kalau boleh pegang, kalau kita tak haid ataupun tak nifas, bolehlah baca. Tapi kalau kita tengah haid tengah nifas tak boleh baca tu. Puan Rozana tak boleh baca kalau haid dengan nifas. Kalau kita tak haid lah, kita tak haid tak nifas tapi tak ada wuduk kan. Boleh baca, tak ada masalah. Ustaz kalau dalam handphone ada Quran tu macam mana pula? Kejap lagi. Ada tak soalan yang saya tak apa? Okey, tak apa, kita terus dulu. Kalau ada soalan yang saya tak terjawab nanti kita boleh bagi tahu boleh soalan tu. Untuk ajar Quran nanti Puan Najmiyah, insya-Allah.
Okey, kita cerita pasal nak sentuh, pasal nak bawa Al-Quran dulu. Okay, dibenarkan menyentuh kitab tafsir Al-Quran atau cepisan kertas yang mengandungi ayat Al-Quran, tetapi dengan syarat huruf-huruf lain di dalam kitab tafsir ataupun kertas tersebut lebih banyak berbanding huruf Al-Quran. Itu tadi dah, kita dah cerita tadi. Okey, bingkai. Bingkai ataupun poster. Poster ada ayat Al-Quran. Biasa tak dekat rumah kita ada, kita gantung ayat Al-Quran, ayat 1000 dinar, ayat kursi kan. Biasa tak kita gantung dekat dinding, biasa kan. Biasa kalau raya time confirm lah takat gambar bawah tu, kan, bawah ayat Quran tu. Kalau raya lah, kalau apa kan, ada tetamu datang, tu cantik, memang sudut paling cantik kat rumah kita, contohnya. Jadi kalau bingkai ayat Quran, bingkai kita tak kisahlah letak gantung atas ke, letak atas meja ke, tapi dengan erti kata kita mempamerkan sebagai hiasan. Okey, sebagai hiasan itu tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah kalau kita sentuh. Tak kisahlah kita ada wudu ke tak ada wudu, time haid ke ataupun time suci, time apa? Time nifas ke, tak ada masalah untuk kita sentuh. Okay? Dan dibenarkan juga untuk menyentuh ayat Al-Quran yang tertera di papan skrin telefon bimbit atau di kaca televisyen. Boleh juga. Okay? Boleh juga kita nak sentuh yang terpapar di skrin telefon, handphone, ataupun apa, TV ataupun laptop. Kita nak ajar anak-anak kita kan, tak nak ajar guna apa, Quran, ajar guna laptop. Tu tak ada masalah. Tak ada masalah kalau kita nak sentuh ayat dalam apa ni, sentuhlah satu sentuh kan, dalam laptop ke, handphone ke kan. Ataupun kita nak baca tapi dalam hati, masa haid, masa nifas, nak baca Quran dalam hati, kita kena sentuhlah, nak scroll kan, nak ke tepi kan, nak apa, pindah muka surat kan. Kita kena sentuh ayat Quran dalam handphone tu. Jadi tu tak ada masalah. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian sebab apa? Sebab TV atau Quran tu hanya papan skrin saja. Dia boleh bertukar, dia bukan mushaf. Dia boleh bertukar benda lain, dia boleh bertukar kejap apa video kan, kejap gambar, macam-macam lah. Jadi dia bukan mushaf. Okey, dibolehkan membawa mushaf. Ini cerita pasal bawa mushaf pula. Dibolehkan membawa mushaf sekiranya terdapat barangan lain yang dibawa bersama mushaf. Okey, kalau kita nak bawa mushaf, okey, sentuh mushaf tadi ada yang kata sentuh kalau berlapik boleh tak? Berlapik pun tak boleh. Okey, kalau kita lapik dengan benda lain, tu sama ertinya kita menyentuh mushaf. Okey, ataupun kalau kita bawa mushaf tapi kita lapik dulu. Dulu saya bawa Quran mak saya beli, mahal jugalah Quran tu time tu, Quran tajwid. Dulu kan tak ada Quran tajwid, tiba-tiba ada Quran tajwid, warna-warni kan. Mahal Quran, masa tu berat Quran tu. Saya bawa lah pergi balik asrama. Balik asrama bawa Quran tu. Saya tak ada wuduk ni. Jadi saya lapik dengan tawul. Kita lapik dengan tawul, letak dekat dashboard tu. Kat kereta kan. Nanti ambil bawa. Apa dalam tu? Ada mushaf Al-Quran bertajwid, berwarna-warni. Bila belajar rupanya tak boleh. Tak ada wuduk, tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh. Walaupun kita berlapik, kita lapik kan, kita balut dengan benda lain, tak boleh. Okey, tapi kalau kita nak bawa mushaf, boleh tak bawa mushaf? Kalau kita nak bawa mushaf saja, bawa mushaf sahaja. Dalam handbag tu ada mushaf sahaja, ataupun dalam beg kita ada mushaf sahaja, ataupun dekat tangan kita ni kita bawa mushaf, jenjang mushaf saja, tak boleh. Kecuali kalau kita bawa dengan benda lain. Okey, dalam beg kita tu bukan ada mushaf saja, ada buku-buku, ada macam-macam lah. Dalam handbag kita ada buku, ada alat makeup, ada itu, ada ini. Ataupun tangan kita ni kita bawa mushaf dan sekali dengan benda-benda lain. Okay? Buku-buku lain, kitab-kitab lain, ada mushaf sekali. Boleh bawa benda kalau macam itu, disekalikan dengan benda lain, tapi dengan syarat mesti diniatkan untuk bawa benda lain, bukan niat untuk bawa mushaf. Ataupun
boleh juga kalau diniatkan untuk bawa mushaf dan benda lain. Okay. Maksudnya ada dua niat. Sama ada dua niat. Sama ada bawa benda lain, niat untuk bawa benda lain, ataupun niat untuk bawa mushaf dan bersama benda lain. Niat bawa kedua-dua dah. Tapi lebih bagus niat untuk bawa mushaf sahaja. Okay. Niat untuk bawa benda lain sahaja. Tak niat untuk bawa mushaf. Itu lebih baik. Okay. Kalau diniatkan dia dah bawa macam-macam dah dalam beg tu. Kan? Ataupun dia angkat benda tu, ada mushaf, ada buku-buku semua. Dah bawa macam-macam ni. Dah angkat macam-macam. Tapi niat untuk bawa mushaf tak boleh. Okay? Niat dia nak bawa mushaf saja tak boleh. Ya? Dalam beg tu dah ada mushaf, ada buku-buku lain semua. Tapi diniat bawa mushaf tak boleh. Ya? Diharamkan. Bagi orang yang tak ada wudu, bagi orang yang masih haid ataupun nifas, tidak dibolehkan. Okay. Kalau dia niat untuk bawa mushaf semata-mata, tak boleh. Okey. Yang kita kata tu adalah tanpa sebarang alasan darurat yang dibenarkan. Okey. Jadi apa alasan darurat yang dibenarkan untuk menyentuh mushaf ni? Bila mana kita rasa bimbang mushaf akan tenggelam. Kita nampak mushaf tu dah apa ni nak apa dekat dalam air. Mungkin akan tenggelam mushaf ni. Jadi kita ambil walaupun tak ada wudu ataupun masih haid nifas, kita ambil mushaf tu. Itu boleh. Maksud dibolehkan kita sentuh ataupun pegang mushaf tu. Ataupun kita bimbang akan terbakar mushaf tu. Dah hampir-hampir nak dijilat api kan. Akan terbakar. Kita ambil cepat-cepat mushaf tu. Boleh. Ataupun akan jatuh ke tangan orang kafir. Tak boleh mushaf kita ni sebenarnya tak boleh disentuh oleh orang kafir. Orang bukan Islam tak boleh sentuh mushaf kita. Jadi kalau kita bimbang mungkin akan disentuh oleh akan diambil oleh orang kafir, maka kita ambil cepat-cepat mushaf tu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ataupun yang keempat, alasan darurat yang dibenarkan, alasan darurat yang dibenarkan kalau kita bimbang mushaf tu akan jatuh ke dalam kotoran. Okey, mushaf tu, misal kata mushaf tu dah ada dekat memang betul tepi-tepi dah nak jatuh. Bawah tu mungkin ada najis ke, bawah tu mungkin ada kotoran ke, kita ambil mushaf tu takut jatuh ke dalam kotoran tu. Kita ambil walaupun tak ada wuduk ataupun walaupun masih haid ataupun nifas, kita ambil letak tempat yang selamat, itu tak ada masalah. Itu alasan darurat yang dibenarkan. Okey. Boleh. Kalau macam niat tu bolehlah tanpa wuduk kita niat cuma untuk bersihkan mushaf. Lap habuk sekitar mushaf itu tak ada. Lap habuk tu bukan. Okey. Lap habuk ni pergilah ambil wuduk dulu. Okey, kalau lap habuk ni tu pergi ambil wuduk dulu. Ini kalau alasan darurat ni, cuba tengok. Empat alasan darurat ni bila mana kita tak ada orang lain tau. Tak ada orang lain yang boleh tolong kita yang ada wuduk ataupun yang bukan haid, yang bukan nifas. Kita yang ada time tu, kita kena selamatkan. Jadi dia kena cepat, kena segera. Tapi kalau misal kata tak segera pun, ataupun ada orang lain, ataupun tak segera, contoh kita tak ada wuduk, kita pergi ambil wuduk dulu, boleh, tak ada masalah. Ataupun tu yang perlunya. Maksud kita ambil wuduk dulu. Kalau misal kata Quran tu selamat kat situ, kotoran tu jauh lagi kan, jauh nak sampai kotoran tu. Jadi kalau kita nak letak ke tempat yang selamat, kita ambil wuduk dulu, lepas tu letak tempat selamat. Kalau kita haid ataupun nifas, tak boleh lah. Okay? Kalau macam contoh nak lap habuk ke, bersihkan mushaf tu, itu boleh tunggu kita suci ataupun suruh orang lain yang tak haid, tak nifas untuk lap. Ataupun kalau kita memang suci tapi kita tak ada wuduk, ambil wuduk dulu, lepas tu boleh lap mushaf ke apa semua. Okey, boleh Okey. Selesai menyentuh dan membawa mushaf. Okey, termasuklah kitab-kitab hizib, kitab-kitab wirid. Okey, kena tengoklah, kena perhatikan ayat Quran banyak ke ataupun zikir lebih banyak.
Kalau zikir lebih banyak, maka itu bukan mushaf. Kalau ayat Quran lebih banyak, maka itu adalah mushaf. Okey. Kemudian, berapa dah? Dah 10.25, tak sempat habis ni. Okey, kita berhenti dekat satu lagi ni, membaca Al-Quran. Okey? Boleh baca Quran ni. Tak sempat habis. Ingatkan bolehlah sempat habis. Okey. Membaca Quran ni pun isu juga kan? Selalu tertanya-tanya, boleh tak baca Quran ni, boleh tak ajar Quran ni kan? Okey. So yang kelima, membaca Al-Quran dengan niat untuk membaca. Okey. Walaupun hanya satu huruf sahaja yang dibaca. Baca Al-Quran dengan niat untuk membaca Al-Quran, walaupun kita baca satu huruf je. Alif, macam tu kan, alif, tapi niat kita nak baca Quran, maka tidak dibolehkan, haram. Okay? Maksudnya haram, tak boleh tu haram lah maksudnya. Okay? Haram bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas membaca Al-Quran walaupun satu huruf dengan niat untuk membaca. Tu. Jadi kita tengok apa dia punya kupasannya. Dibolehkan membaca Al-Quran jika tidak diniatkan untuk membaca. Kalau tak niat untuk baca, maksudnya bukan niat untuk baca, boleh. Contoh dia apa? Contoh dia baca ayat Quran tu, niat dia untuk zikir. Bukan pergi baca ayat Quran, satu surah tu niat untuk zikir. Tak, bukan macam itu. Baca Al-Quran dengan niat zikir tu maksudnya ada zikir tertentu, tapi ia adalah ayat Quran. Ada zikir tertentu, tapi ia adalah ayat Quran. Maka zikir tu dibolehkan. Boleh berzikir, tapi jangan zikir tu dengan niat baca Quran. Tapi niatlah dengan niat zikir. Tu, okey. Contoh dia apa? Allahu Akbar. Contoh ayat Quran yang ada zikir. Al-Mulk bukan. Contoh macam kita baca Al-Ma'thurat ya Ustaz. Al-Ma'thurat tu kena tengok dulu. Okey, Al-Ma'thurat tu adakah kita baca Al-Ma'thurat tu kita baca dengan zikir, dengan niat zikir, ataupun kita baca Al-Ma'thurat tu. Okey. Sebab Al-Ma'thurat ini mengandungi banyak ayat Al-Quran. Jadi biasanya, kalau ikut dia punya adatnya dalam membaca Al-Ma'thurat ini, bererti kita membaca Al-Quran. Contoh wiridnya, hizib, dalam hizib tu ada ayat Al-Quran, dalam Ma'thurat tu ada ayat Al-Quran. Okey. Itu dia dah tak panggil zikir tau. Dia dah panggil membaca. Dia macam itu. Okey. Dulu saya pun saya pun keliru juga. Macam mana, tapi bila rujuk kepada kepada ustaz yang lebih pakar, dia kata bila kita baca hizib ataupun Ma'thurat ke, yang mana memanglah kita nampak macam zikir, tapi kita dah niat untuk membaca dah tu, bukan untuk berzikir. Jadi Al-Ma'thurat ni seboleh-bolehnya kalau time haid ataupun nifas, tinggalkan, ataupun tak payah tinggalkan. Bagi saya sendirilah, kalau nak tanya saya, yang paling selamat adalah bacalah Ma'thurat tu, bacalah hizib tu, bacalah wirid tu, tak ada masalah. Tapi jangan baca yang ayat Al-Quran dia, baca yang zikir yang lain tu, yang bukan ayat Al-Quran. Banyak lagi zikir dalam Ma'thurat tu yang bukan ayat Al-Quran, dan yang dalam hizib tu banyak lagi zikir yang bukan ayat Al-Quran kan. Banyak lagi ayat bacaan-bacaan yang bukan ayat Quran tu, tak apa, tak ada masalah. Okey. Okey. Kalau amalan bismillah 5 sebagai zikir, adakah boleh Ustaz? Tu tak apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim semua tu kan. Tu tak ada masalah. Tu zikirlah, tak ada masalah. Tapi dalam Al-Ma'thurat dia memang ada ayat Al-Quran, memang ada dia punya pengadang surah kan. Ada hizib-hizib tertentu, ada sekali ayat Quran, ada sekali surah Al-Ikhlas, surah 3 Kun semua kan.
itu dah dikira membaca dah tu. Okey. Okay, dikira membaca. Kita pun sebut membaca maksurat kan. Bacalah tu. Okey. Okey, sabar. Okey, kita teruskan. Dibolehkan membaca ayat Al-Quran jika tidak diniatkan untuk membaca, seperti membacanya dengan niat untuk berzikir dan berdoa. Doa tak apa. Maksudnya apa? Bagi zikir dan doa tu, maksudnya bagi ayat yang mengandungi zikir dan doa. Okey? Ada ayat-ayat tertentu dijadikan zikir kan. Zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdih. Tapi itu ada apalah. Itu bukan ayat Quran, tapi ada dia punya apa kan. Dia punya inilah. Tapi itu tak ada masalah, itu bukan ayat Quran. Tapi kalau misal kata zikir-zikir yang ada ayat Quran, okey. Kalau ada zikir yang ada yang terdapat dalam Al-Quran, kita jadikan amalan, itu tak ada masalah. Okay? Ataupun doa, contoh doa apa? Doa naik kenderaan kan. Kita ambil ayat Quran, doa naik kenderaan. Tapi janganlah niatkan untuk baca Quran. Niat kita untuk berdoa. Macam itu. Kita baca ayat Al-Quran tu tapi niat dia adalah untuk berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Contohnya macam kita sebut kalau ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Itu adalah zikir ataupun doa. Jadi itu bukan kita membaca. Kita tak baca pun. Okay? Kita bukan niatkan baca Quran pun masa tu. Kita niat untuk satu zikir ataupun satu doa kan. Okey, kemudian untuk merawat penyakit, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah perawat Islam pun boleh, tak ada masalah nak merawat penyakit ke pesakit ke gunakan ayat Al-Quran, tu tak ada masalah. Kan? Tu tak ada masalah. Kita nak rawat penyakit, ustaz kata baca ayat ni kalau kita demam ke, sakit perut ke kan, kena buatan orang ke, baca ayat ni. Itu tak ada masalah. Okey. Ataupun sebagai pelindung diri, pendinding diri, itu pun tak ada masalah. Okey, kalau perlu baca 3 kul sebabkan untuk jadi pendinding diri ataupun ayat Al-Quran, mana ayat Al-Quran untuk pendinding diri, memang ustaz suruh baca supaya sebab kita ni ada masalah gangguan dan sebagainya kan. Ataupun ayat kursi kena baca, tak ada masalah. Okey, sebagai pendinding diri, tapi bacalah dengan niat untuk pendinding diri, bukan untuk baca Quran kan. Semangat pula dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semangat engkau. Okey, tak payah nak baca semangat macam baca Quran. Okey, bacalah, baca untuk menjadi sebagai pendinding diri kita lah. Ataupun boleh juga ayat Quran ni dibaca dengan niat untuk menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Tengah-tengah mengajar anak murid tu kan, bawa lah kisah Nabi Yusuf ke, kisah Nabi Musa ke kan. Yang mana ada dalam Al-Quran, ayat tu kita bacakan apa ayat tu dan kita terjemahkan sebagai satu pengajaran kan. Jadi itu tak apa. Kalau kita nak ceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, dan juga kalau kita nak bagi nasihat menerusi ayat Al-Quran, nak bagi tazkirah, ada tazkirah tu ada ayat Al-Quran yang boleh kita jadikan tazkirah kan, boleh kita jadikan sebagai satu untuk bagi nasihat lah kan, bagi nasihat kepada audience ataupun kepada para pendengar kan. Itu boleh, tak ada masalah. Okey. Yang tadi boleh janganlah marah saya. Kan ada yang marah, alamak tak boleh baca maksurat. Maksurat tu zikir juga bagi semua. Tadi kata zikir boleh kan. Itu pandangan pandangan sebahagian ulama lah. Ataupun pandangan saya sendiri, memang saya lebih sarankan untuk tinggalkan Al-Quran ni, ayat Al-Quran ni lebih baik tinggalkan. Nabi pun berpesan la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Tidaklah orang yang berjunub dan perempuan yang haid itu membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Jadi lebih baik tinggalkan. Lebih baik time haid ni tinggalkan baca Al-Quran. Tinggalkan. Kalau nak wirid Al-Quran, kalau boleh zikir pun zikir. Banyak lagi zikir-zikir yang boleh kita amalkan selain zikir ayat Al-Quran. Okay?
Jadi ambillah zikir-zikir yang lain tu untuk sebagai satu zikir untuk kita juga. Tak ada masalah. Okey, sebab ayat Quran ni sangat-sangat mulia. Ya, jadi kita tengah-tengah kita berhaid ataupun nifas ni lebih baik, sangat-sangat lebih baik dianjurkan supaya kita meninggalkan ayat-ayat Quran. Solat pun tak boleh, ayat Quran pun tak boleh. Apa ni ustaz? Semua tak boleh ni. Ya, ini adalah ibadah. Allah Ta'ala perintahkan kepada kaum wanita yang tengah nifas ataupun haid. Jadi bila kita ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan dengan sebenar-benar ikhlas kerana mengikut perintah Allah Ta'ala, bukan sebab malas, semua tu Allah Ta'ala kira sebagai satu pahala yang besar bagi wanita tu. Janganlah kata, Allah, macam mana aku nak dapat pahala banyak ni? Tak. Kita tinggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang itu pun adalah pahala. Bukannya sia-sia. Tak, dia tak jadi sia-sia. Janganlah risau. Tapi jangan lepas habis haid je tak baca langsung. Dah selesai dah suci, langsung tak baca kan. Time haid pula dia nak baca. Tak boleh jadi macam tu kan. Jadi zikir-zikir, amalkanlah zikir-zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allah, 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 Allah. Lagi zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak zikir dan lagi yang boleh diamalkan yang tidak ada kaitan pun dengan ayat Al-Quran. Betul tak? Okay? Janganlah marah saya. Okay? Saya ajar supaya kita berhati-hati. Okay? Saya bimbing ataupun saya kongsikan ilmu ni supaya kita berhati-hati. Lebih baik kita tinggalkan benda yang kita tak yakin berbanding kita buat benda tu, kan? Baik kita tinggalkan. Benda yang kita rasa ya Allah Taala suruh jangan baca Al-Quran. Jangan baca sesuatu pun. Nabi kata la yaqra'u junubu wa la haidu syai'an min al-Quran. Janganlah ataupun tidaklah orang yang berjunub dan perempuan yang haid itu membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Jadi lebih elok yang tinggalkan. Adakah kita tinggalkan tu berdosa ataupun tak dapat pahala? Dapat. Sia-sia ke? Tak. Okay? Kita pun tak tahu besar mana ganjaran dengan niat kita buat semua tu kerana Allah Ta'ala. Okay. Jadi janganlah pertikaikan bila baca Quran tak boleh, itu tak boleh, wirid tak boleh, hizib tak boleh, maksurat tak boleh. Bukan tak boleh. Kalau ayat Quran tinggalkan. Yang wirid lain tu baca. Kan? Wirid lain, zikir lain tu baca. Dalam maksurat tu banyak zikir-zikir lain selain Al-Quran tu. Baca. Doa-doanya, okay, hizib-hizib tu banyak. Tak ada masalah. Okey, baik. Dibenarkan membaca Al-Quran di dalam hati tanpa menggerakkan lidah dan mengeluarkan suara. Kalau kita baca Quran tapi dalam hati tak apa. Okey. Kalau macam itu maksurat. Siapa yang baca maksurat tadi? Siapa yang baca hizib tadi? Time masa bacaan masa ayat Al-Quran tadi baca dalam hati. Ayat Quran tu baca dalam hati. Bacalah satu-satu. Tengok baca satu-satu. Baca dalam hati. Sampai zikir yang bukan ayat Quran, okey baca terus. Baca zikir, baca geraklah lidah, tu suara semua. Tapi time ayat Quran tu baca dalam hati, tak perlu gerak lidah pun, tak perlu keluar suara pun. Baca dalam hati. Dapat pahala ke baca dalam hati? Ya Allah, sedangkan niat pun dapat pahala, takkanlah baca Quran dalam hati tak dapat pahala. Dengar baca Quran pun dapat pahala. Janganlah risau, ya. Risau sangat orang perempuan tak boleh baca kan. Tu. Oleh itu, bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran ataupun mengulang hafalannya ketika haid ataupun nifas, ia boleh diatasi dengan cara membaca atau menghafal atau mengulang hafalan tu di dalam hati ataupun dengan cara mendengar bacaan orang lain. Jadi tak boleh ke kalau orang perempuan hafal Quran time haid? Tak boleh ke cikgu ustazah mengajar Quran time haid? Boleh ajar, tak ada masalah. Tapi kalau ajar tu sebutnya bukan sebut ayat Quran, sebutlah sebagai satu sebutan untuk mengajar. Contohnya kalau misal kata kita nak mengajar hukum dia, cara bacaan macam mana? Cara bacaan ni mim ba kita nak ajar huruf iqlab macam mana kan sebutan dia. Mim ba janganlah baca penuh ayat tu. Baca mim ba dengan niat untuk mengajar, bukan niat untuk membaca ayat tu. Okey, niat dia untuk mim ba. Cara baca tu macam itu macam tu. Sikit-sikit baca satu-satu, baca satu-satu supaya ayat Quran tu bukan kita niat untuk membaca ayat Quran.
Okay? Niat kita adalah untuk mengajar. Okay. Kalau misal kata apa anak-anak nak peksa ni, anak-anak peksa nak exam kena baca Quran, kena hafal Quran macam mana ni? Yang itu kejap lagi. Okay. Tapi kalau misal kata tak ada masalah, saja nak hafal, saja nak mengulang hafalan, boleh je baca dalam hati, buka Quran tu atau tafsir Quran tu, tengok, okey, baca dalam hati. Ulang dalam hati ataupun buka radio, apa nama dia? Suara yang apa kan? Macam suara imam-imam bacaan Quran tu. Buka, ulang sama-sama dengan imam qari membaca Quran tu, kita ulang sekali dalam hati. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Memanglah tidak secekap wanita orang perempuan yang membaca dengan lidah, dengan suara, tapi at least itu antara benda yang kita boleh buatlah ketika kita sedang haid ataupun nifas. Okey. Tasmi' atau iaitu menyemak atau memperdengar hafalan. Tasmi', kita semak hafalan kita ataupun kita memperdengarkan hafalan kita kepada orang lain, kepada ustaz, ustazah ke, kan, kepada kawan kita ke, itu juga tidak dibenarkan. Okey, tak dibenarkan tasmi' ni sebab kita mengeluarkan suara kita membaca nama dia, kan. Boleh tak saya baca Quran tapi niat untuk tasmi'? Tak boleh. Yang itu tak boleh sebab kita memang baca habis Al-Quran tu. Ayat Quran tu kita baca habis satu muka, dua muka, satu makra' kan. Tapi dekat sini tengok ke bawah tu, Al-Imam Malik. Okay, Imam Malik dalam satu daripada dua riwayatnya membolehkan wanita haid membaca Al-Quran. Ada pandangan daripada mazhab Malik, daripada mazhab Maliki, membolehkan wanita membaca Al-Quran. Jadi kalau yang mungkin terdesak, mungkin tak boleh ataupun tak terpaksa nak periksa ataupun nak ujian, nak kena tasmik wajib semua kan. Kalau ikutkan dalam mazhab Syafi'i tak boleh sebenarnya. Tak boleh langsung. Wanita haid ni baca Quran ke tasmik ke apa benda ke tak boleh. Tapi ada pandangan daripada mazhab Maliki, pandangan Imam Malik, salah satu daripada riwayatnya, membolehkan wanita haid membaca Al-Quran. Mungkin ada perincian sikit dari Allah Alam. Cumanya bolehlah kita ikut kalau terdesak. Kalau terdesak, terpaksalah ikut. Maksudnya anak-anak belajar semua tu kan. Mak-mak dah tak belajar dia, belajar dengan ustaz. Ustaz tak ada masalah belajar dengan ustazah kan. Tak ada masalah nak skip. Janganlah dengan ada periksa ni kan. Tak payah. Time haid tinggalkan ataupun baca dalam hati, ulang dalam hati, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau anak-anak nak periksa tu, kalau dah diwajibkan nak macam mana kan. Jadi ambillah pendapat Imam Malik ni, terpaksalah ambil, terpaksalah guna. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan kalau ternyata perkara itu tidak dibolehkan. Okey, Allah Taala je yang tahu kemakam yang sebenar kan. Okey, namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur fuqaha termasuk mazhab Syafi'i, kebanyakan ataupun jumhur kebanyakan fuqaha termasuk mazhab Syafi'i menyatakan haram hukumnya untuk wanita haid ataupun nifas membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab hadis Nabi terang-terang sebut la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Tidaklah orang yang berjunub ataupun wanita yang sedang haid membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Okey. Tu. Wallahu a'lam. Ada tak soalan-soalan yang saya tak jawab? Ada lagi tak ni? Ada lagi ingatkan semua dah keluar dah. Kita dalam bab ni kan. Ada tak soalan-soalan mana soalan yang saya tak terjawab lagi? Takut ada yang terlepas tadi. Puan Mimi dah jawab dah apa boleh Puan Mimi punya soalan. Baca mak surat.
nak ajar Quran. Okay, ajar Quran pun kita dah sebut tadi macam mana. Nak betulkan bacaan, contohnya ustazah tu memang mengajar baca Quran, mengajar ngaji, ngajar ngaji. Kalau anak murid tu tak pandai sebut huruf tu je, huruf yang dia tak pandai tu je. Okey. Contoh bismillah, dia tak pandai baca, sebut bis. Bis, mil, lah, macam itu kan. Bis. Jangan kita pula pandai bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca macam tu. Jangan macam tu. Baca satu. Bis, mil, lah, macam tu. Okey, supaya kita kita tak baca ayat Al-Quran tersebut. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya tak? Salam, boleh. Sila buat. Okey, last. Apa nama ni? Okey, Mimi. Apa Mimi? Okay, sila buat. Okey. Macam saya pernah ada dalam kelas ke saya terbaca, saya tak ingat. Dia cakap macam ni, contoh kalau macam kita dah rutin baca ayat tu, contoh Al-Mulk kan, sebelum tidur kita akan baca, pagi Al-Waqiah macam tu, bila kita dah rutin, jadi benda tu kita boleh teruskan juga walaupun dalam keadaan haid macam tu. Okey. Apa pendapat Ustaz? Wallahu alam. Okey. Wallahu alam. Tapi macam saya cakap tadi, okey, sebab bila kita membaca itu adalah bacaan. Okey, itu adalah bacaan. Baca satu surah memang baca dah tu. Okey, itu bukan zikir ke apa semua, walaupun kita niat kita tukar niat tu jadi zikir. Oh, ni adalah zikir harian saya, wirid harian saya membaca Al-Mulk setiap malam atau membaca Al-Quran setiap malam. Baca Al-Quran lah, baca Waqiah setiap pagi lepas subuh contoh kan. Itu sebenarnya dah kira bacaan. Okey, dah kira bacaan, membaca Al-Quran, membaca surah dan sebagainya. Okey, jadi lebih baik adalah ditinggalkan. Wallahu alam, yang sebenarnya wallahu alam, tapi kalau ikut hadis Nabi memang Nabi memang jelaslah larangan tersebut. Tapi saya dalam perkara-perkara yang melibatkan hukum hakam, lebih bagus bila mana kita ihtiyat, kita berhati-hati. Okey, lebih bagus kita tak masuk dalam perkara-perkara yang kita tak berapa yakin. Kita tak yakin, kita tak ragu-ragu, boleh ke tak baca ni? Sedangkan jelas-jelas hukumnya tak boleh, tapi kita boleh kot, sebab dia kata niat zikir boleh kan. Tapi saya pernah berdiskusi dengan syekh saya ketika di Mesir, Syekh Salim Al-Khatib. Siapa ada kitab ni, nama dia ada sebut dalam kitab ni. Dekat sini ada sebut Syekh Salim Al-Khatib. Syekh Salim Al-Khatib, saya banyak kali tanya, Syekh boleh tak baca Al-Quran dengan niat berzikir? Syekh kata kalau ikutkan di situ ada pencanggahan. Pencanggahan kefahaman daripada pembacaan terhadap kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Dan adalah kitab ni tak boleh, ada kitab ni bolehkan niat zikir, niat berzikir. Niat untuk zikir, baca Quran. Tapi Syekh lebih sarankan lebih mengikut pendapat yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi apa-apa yang membawa kepada membaca tu, walaupun kita niat untuk berzikir, elok kita tinggalkan. Elok kita jauhkan, kita tinggalkan. Sebab orang perempuan, tu saya kata orang perempuan memang betul. Mungkin kita dah amalkan tu, tapi bila mana kita tak dapat nak amalkan, kita rasa macam ralat rasanya kan. Perempuan biasa macam itu, ya. Orang lelaki macam tak. Tapi itu memang biasa lumrah. Maksudnya amalan kita biasa kita amalkan, bila kita tinggal rasa macam lain. Hidup tu rasa macam lain pula rasanya. Tu saya kata kalau tak nak tinggalkan boleh, tak ada masalah. Buka Al-Quran ataupun buka yang bukan mushaf tu kan, yang boleh kita pegang, boleh kita sentuh. Time kita haid ataupun buka handphone tu, baca dalam hati. Itu lebih baik. Kalau rasa tak nak baca, jangan tinggal terus. Tinggal terus tu memang rasa hidup ni gelap kan. Jadi tak perlu tinggal terus. Buka handphone ataupun apa-apa yang bukan mushaf, tafsir ke apa ke, baca dalam hati. Kalau dah biasa baca Al-Mulk setiap malam, time haid, time nifas, baca dalam hati setiap malam. Okey, tengok ayat Quran tu, baca satu-satu dalam hati. Kalau time pagi baca Waqiah,
Lagi bagus, pasang pasang ayat Quran surah Al-Waqiah. Kita akan ikut. Ada tafsir depan kita akan ikut tapi dalam hati. Suara dia tak? Ada. Suara apa? Suara radio ni. Suara apa kan? Suara imam apa? Macam-macam imam ada baca Qari kan. Suara Qari ada, baca hati. Dapat juga pahala kita. Kita baca dalam hati dapat, kita dengar Quran, dengar bacaan imam bacaan Qari itu pun dapat pahala. Jangan risau. Okey. Ada benda yang kita boleh atasi, tak ada masalah kalau kita dah jadi kebiasaan kan. Tapi kena kurang sikitlah, maksudnya kena baca dalam hati. Sebelum ni baca dengan lidah, baca suara kan, tapi kena baca dalam hati dah pula. Time haid je, time nifas. Time suci, bantailah nak baca. Qada pun boleh, tak ada masalah. Kan qada lah, tak ada masalah. Okey. Saya cakap ni bukanlah main. Tapi macam nampak macam gurau tu, supaya nak apalah, tak naklah tension sangat kan. Belajar hukum fiqh kan tension jadinya kan. Nampak macam gurau je, tapi saya sangat-sangat sangat-sangat tekankan benda tu. Okey. Saya akan baca mesej yang chat yang bawah. Kalau ada yang saya tak jawab, tolong apa? Tolong bagi tahu. Okey, dah tak ada chat dah ni. Okey, selesai. Okey, boleh dapat. Mungkin hari ni kita belajar, mungkin ada satu benda yang baru atau banyak benda baru, benda yang terkejut kan. Banyak sangat terkejutnya hari ni, malam ni. Saya minta maaf. Okey, saya minta maaf lah ya. Belum pernah. Tak pernah apa ni? Saya dah lupa apa yang saya cakap tadi. Okey. Ramai pula yang cakap belum pernah, tak pernah ni. Kenapa ya? Oh, saya tertekan ke atas tu. Sorry. Saya tertekan ke atas tadi. Solat jenazah. Okey. Jadi siapa yang apa? Mungkin ada malam ni kita belajar sikit tak banyak, ataupun apa yang sikit yang kita dapat tu kita amalkan. Okey, kita jadikan panduan, jadikan rujukan. Contoh solat jenazah tadi kan. Solat jenazah ni saya yang terkejut saya yang terkejut. Bukan perempuan terkejut. Saya terkejut. Rupanya ramai orang perempuan tak solat jenazah ni. Solatlah jenazah. Jenazah ghaib tu solatlah. Dapat juga pahala kita. Dapat juga kita belajar cara solat jenazah. Dan hukum hakam yang lain tu, bersuci tadi, kemudian soal sentuh Quran, baca Quran ni memang memang biasa. Ramai yang keliru, ramai yang apa kan. Nanti kita akan cerita pula pasal masjid pula. Masjid ni pun boleh tahan juga masjid surau bagai semua ni. Okey. Jadi mudah-mudahan banyak terkejut malam ni mudah-mudahan apa yang kita terkejut malam ni jadikan satu panduan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Ingat, jangan tinggal terus. Kalau tak dibolehkan baca Yasin, baca Al-Mulk, baca Waqiah bagai semua, wirid, hizib, maksurat bagai semua tu, ingat kita ada cara lain, ada jalan lain, iaitu baca dalam hati. Jangan tinggal terus. Sayanglah tinggal terus. Nanti terus tinggal. Langsung tak buat. Kan dah susah. Kan? Okey, baik. Jadi itu saja malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi hari Sabtu akan datang. Okey. Moga-moga Allah Ta'ala berkati perkongsian kita, pertemuan kita pada malam ni, diskusi kita. InsyaAllah Ta'ala. Terima kasih semua. Terima kasih tuan-tuan perempuan yang sudi bersama kita pada malam ini dan malam-malam yang sebelum ni dan akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat redha dan rahmat Allah Ta'ala. Okey, minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita baca doa sikit Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua atas doa.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin.